أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk nama baik lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع التابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini, keberadaan kita dalam rumah Allah dan kesempatan kebaikan demi kebaikan yang masih lagi Allah berikan kepada kita, Allah kita harapkan Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu Ta'ala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya mengajak terutama diri saya sendiri dan pada tuan-tuan untuk sama-sama kita berulang-ulang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dan juga kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ni tuan-tuan, dapat kita bertemu dengan Ramadan, dan lebih-lebih lagi hari ini hari yang ke-12. Hari yang ke-12 kita bersama dengan Ramadan, dan maknanya dah 12 hari juga kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah puasa. Dan kita berdoa sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini bukan hanya sekadar melepas batuk di tangga ataupun hanya sekadar puasa lapar dan dahaga, tetapi ia capai kepada SOP dan akhirnya matlamat dan juga kehendak Allah di sebalik dari apa yang Allah berikan ini tercapai, dan Allah masukkan kita dalam kalangan mereka yang benar-benar mendapat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tuan-tuan, satu rahmat besar dan satu kebaikan besar Allah berikan kepada kita. Ini salah satu daripada gambaran betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah SWT ke atas kita. Lebih-lebih lagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, Allah berikan sesuatu yang tidak ada pada mereka-mereka yang hidup sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dapati pada pensyariatan ibadah puasa ini bukan hanya sekadar pensyariatan itu pada umat Nabi besar Muhammad SAW pada kita, tetapi telah disyariat juga pada umat-umat yang terdahulu. Walaupun sedemikian, kebaikan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih berganda dan jauh lebih besar. Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, bukan hanya sekadar ibadah puasa, bahkan bulan yang dipanggil bulan Ramadan ini satu bulan yang sangat agung, sehingga digambarkan oleh para ulama bahawa Ramadan dan juga ibadah puasa yang Allah berikan kepada kita ni tuan-tuan, satu hadiah besar, satu hadiah yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun kita melihat mungkin hanya sekadar pahala, kebaikan, tetapi apa yang ada di dalam bulan Ramadan, pertamanya tidak ada pada bulan-bulan yang lain, dan apa yang Allah berikan kepada kita tidak ada pada umat yang lain. Salah satunya contoh tuan-tuan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya dan Allah buka pintu syurga seluas-luasnya. Ini satu gambaran besar dan kelebihan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga tuan-tuan, kesempatan untuk kita berusaha sehabis mungkin
untuk mencapai jalan ataupun berjalan di atas jalan yang menuju syurga Allah dan menghindari daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebuah kisah yang diceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat, tuan-tuan. Dua orang bersahabat ni, tuan-tuan, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang Islam. Dia tanya tentang Islam, tuan-tuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Islam sehinggakan dua lelaki yang bersahabat ni dia memeluk Islam. Kemudian diceritakan bagaimana perbezaan di antara dua lelaki ni. Seorang lelaki ni dia jenis sifat agresif, seorang yang mempunyai agresif, dan seorang lagi, tuan-tuan, orangnya jenis lembut. Lalu ketika tu, tuan-tuan, satu hari diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabat untuk pergi melakukan kerja-kerja jihad fisabilillah. Jadi dalam peperangan tersebut, sahabat yang agresif ni, tuan-tuan, dia meninggal, mati syahid. Bila dia mati syahid saja, tuan-tuan, selepas daripada tu, sahabat yang lembut tadi, yang tidak agresif tadi, tuan-tuan, dia balik bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dan sempat hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama setahun. Dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama setahun. Selepas daripada setahun tu, dia pula meninggal. Jadi selepas beberapa ketika lelaki tersebut meninggal, tuan-tuan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dia mimpi dia duduk di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia nampak, dia mendapati di hadapan pintu tu ada dua orang sahabat tadi. Seorang yang agresif sifatnya, seorang lagi yang lembut. Jadi dia nampak dua orang sahabat tadi. Tak lama selepas daripada tu, malaikat yang menjaga syurga Allah Subhanahu wa taala keluar daripada syurga dan memanggil sahabat yang lemah lembut tadi. Yang lembut tadi, tuan-tuan, dipanggil, dipimpin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila sahabat tadi masuk, dipimpin oleh malaikat yang menjaga syurga tadi. Kemudian selepas daripada tu, malaikat tadi keluar lagi, diserukan nama pula sahabat yang agresif tadi. Bila dipanggil, barulah sahabat tadi pula dipimpin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lama selepas daripada tu, malaikat tadi keluar lagi, tuan-tuan. Keluar lagi, dipanggil pula. Bila bertentang matalah di antara malaikat yang menjaga syurga tadi dengan sahabat yang bermimpi tadi, tuan-tuan. Terus malaikat tu menyatakan, bukan masa engkau, belum tiba masa engkau untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana sahabat yang mimpi tadi, dia belum mati. Syarat masuk dalam syurga Allah SWT, tuan, syarat dia mati. Jadi akhirnya, tuan-tuan, sahabat tadi pun terjaga. Bila dia terjaga daripada mimpi tadi, tuan-tuan, keesokan harinya dia datang menemui para sahabat yang lain dan menceritakan tentang perihal mimpi. Lalu ketika itu, tuan-tuan, timbul satu persoalan hasil daripada mimpi tadi, tuan-tuan, iaitu kenapa sahabat yang berlembut tadi, tuan-tuan, dia masuk ke dalam syurga Allah SWT jauh lebih dahulu dibandingkan sahabat yang agresif tadi mati syahid dalam jihad fisabilillah. Jadi persoalan yang berbangkit tadi, tuan-tuan, mereka, para sahabat tadi beramai-ramai datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang perihal keadaan mimpi tadi. Dan mereka bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa yang berlaku sehingga sampaikan sahabat yang mati syahid tersebut terkemudian masuk ke dalam syurga, sedangkan mati syahid ni jauh lebih afdal, jauh lebih besar, jauh lebih dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu ketika itu, tuan-tuan, Nabi SAW menjawab dalam bentuk pertanyaan. Yang pertamanya, Rasulullah tanya, adakah sahabat yang matinya selepas daripada setahun tadi dia sempat hidup dengan aku selama setahun? Ya, benar ya Rasulullah. Adakah dia sempat solat berjemaah bersama dengan aku selama setahun? Ya, sempat ya Rasulullah. Adakah dia melaksanakan solat sunat? Ya, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung lagi kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabat ini dia masuk ke dalam syurga lebih dahulu dibandingkan sahabat yang mati syahid tadi kerana dia sempat menemui dengan Ramadan sebanyak sekali. Dia sempat bertemu dengan Ramadan sebanyak sekali. Dan daripada hadis inilah, tuan-tuan,
gambarkan bagaimana betapa besarnya Ramadan dan juga ibadah puasa yang disediakan oleh Allah SWT kepada kita, sehingga sampaikan tuan-tuan, para sahabat ataupun sahabat tadi hanya bertemu sekali pun Allah dahulukan dia, sahabat tadi, untuk memasuki syurga Allah SWT dibandingkan mereka yang mati syahid. Itu sebabnya di antara yang Nabi SAW ingatkan, gambarkan besok di akhirat bagaimana keadaan orang yang berpuasa ni tuan-tuan, Allah SWT sediakan satu pintu syurga khas untuk dia. Begitu juga disebutkan dalam satu hadis kursi pula, Allah SWT sebut sesungguhnya setiap amalan yang disyariatkan oleh Allah SWT ke atas kita, semua amalan itu telah disediakan kebaikan-kebaikan dan manfaat yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang mereka yang melaksanakan amalan tadi. Tetapi bagi orang yang berpuasa, hanya orang yang berpuasa, hanya aku dan mereka yang berpuasa sahaja yang akan mengetahui sejauh mana besarnya kebaikan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, walaupun sedemikian, perlu kita lihat dan kita teliti bahawa ibadah puasa, terutamanya dalam Ramadan, keberadaan kita dalam Ramadan bukan hanya sekadar berpuasa, dan perlu dilihat bagaimana peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sebut, celaka orang yang berpuasa kalau hanya puasanya itu lapar dan dahaga. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak gambarkan kepada kita, puasa ni bukan hanya sekadar lapar, puasa ni bukan hanya sekadar dahaga, tetapi puasa itu perlu kepelbagaian bentuk dan juga angle yang perlu kita lihat dan kita teliti, supaya akhirnya kita mendapat puasa yang benar-benar dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab disebut oleh para ulama bahawa dalam kacamata fiqh, betul kita menjaga dan memelihara diri kita daripada lapar atau daripada makan, minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi dalam masa yang sama perlu kita teliti juga bagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kategori tasawuf ataupun adab dan akhlak, bahawa kita perlu juga puasa pada zahir, puasa pada batin. Apa maksud zahir ni tuan-tuan? Zahir ni 7 anggota zahir. Mata kita kena puasa, telinga kita, pendengaran kita kena puasa, lisan kita kena puasa, 2 tangan kita kena puasa, 2 kaki kita kena puasa, perut kita kena puasa, kemaluan kita kena puasa. Kemudian batin pula tuan-tuan, hati ni kena puasa. Disebut oleh para ulama, hati puasa ni, puasa yang pertama sekali hati tu dia kena puasa daripada penyakit riak. Riak ni apa tuan-tuan? Riak ni iaitu berlawan dengan ikhlas. Maknanya apa sekalipun yang kita lakukan, terutamanya ibadah puasa diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain, amalan soleh yang lain, maka pastikan bahawa puasa kita itu ikhlas betul-betul kerana Allah. Jangan sampai kita tergelincir dalam permasalahan riak. Begitu juga ujub. Ujub ni bagaimana ujub berpuasa? Hati berpuasa daripada sifat ujub, memastikan hati kita tu jangan sampai rasa diri kita tu diri yang baik, rasa diri tu baik. Kalau bahasa kita tu, jangan rasa kita tu, bahasa orang sekarang panggil jangan poyo, kan? Dia masuk bakul angkat sendiri. Ni tuan-tuan, hati-hati. Begitu juga yang ketiga, takabur. Dia rasa diri dia baik, rasa orang lain tak baik. Ni perbanding-bandingkan penyakit tua tuan-tuan. Penyakit paling tua sekali di atas muka bumi ni, di alam ni, iaitu sifat takabur. Sebagaimana yang berlaku kepada iblis ataupun dia panggil Azazil. Sehingga dengan sifat takabur yang tumbuh dan timbul daripada diri Azazil tadi, Allah SWT keluarkan Azazil, nyahkan Azazil tadi daripada syurga. Kemudian berpuasa juga daripada penyakit sam'ah, memperdengarkan kebaikan. Begitu juga hasad. Jadi ni semua penyakit-penyakit hati yang perlu kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai hati kita itu diduduki oleh penyakit-penyakit tadi. Begitu juga tuan-tuan, kalau dilihat dan diteliti, bahawa kalau kita lihat tujuan dan matlamat Allah jadikan puasa, ibadah puasa, dan Allah Ta'ala kita sebut hidangkan ibadah-ibadah kebaikan di dalam Ramadan ini tuan-tuan, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ni menjadi orang bertakwa. Maka dalam konsep takwa tadi bukan hanya dalam aspek puasa, penekanan puasa, tetapi
penjagaan dan pemeliharaan dalam bab adab, akhlak. Terutamanya tuan-tuan, kalau kita bincang tentang adab dan akhlak hidup atas dunia ni tuan-tuan, kita kena ada 4 benda. Atas dunia ni tuan-tuan, kita ada 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertamanya, kita kena ada sabar. Dan yang kedua tuan-tuan, kita kena ada redha. Yang ketiga, kita kena ada tawakal. Dan yang keempat, kita kena ada khauf pada Allah SWT, takut kemudian tawakal. Redha, sabar, redha, khauf, takut, dan juga tawakal kepada Allah SWT. Jadi 4 perkara ni perlu ada. Dan 4 perkara inilah tuan-tuan, Allah nak kita cari di sebalik apa yang kita lalui dalam kehidupan seharian kita, terutamanya dalam Ramadan. Jika perkara ni tidak didapati, ataupun perkara ni tak berjaya dinukil, dikorek daripada apa yang kita lalui dalam Ramadan ni tuan-tuan, maka sifat ni kita tak akan temui pada bulan-bulan yang lain. Kerana kesempatan yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan ini, sehingga sampai tahap syaitan tu Allah Ta'ala belenggu. Allah nak kita cari sebaik mungkin sifat-sifat takwa tadi, sifat-sifat kebaikan tadi, ataupun kunci-kunci, tongkat-tongkat yang menjadi kekuatan kita dalam kita meniti kehidupan. Kalau katalah bulan Ramadan kita tak berjaya menggapai sifat-sifat takwa tadi, 4 sifat tunjang tersebut, maka pada bulan-bulan yang lain lebih-lebih lagi kita kecundang. Itu sebabnya bukan hanya semata-mata tertumpu pada ibadah, tetapi sifat-sifat takwa yang menjadi tunjang tadi perlu dititik beratkan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Ramadan ni, walaupun kita berpuasa, tapi di sebalik puasa tu perkara teras yang bermain dengan ibadah puasa kita tu adalah sabar. Contohnya apa tuan-tuan? Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, bila 3 mana datang seseorang, apabila seseorang mendatangi kamu dalam keadaan dia nak mengajak kamu berbalah, maka jawablah dengan inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Nabi nak gambarkan kita betapa besar penting bukan hanya sekadar penekanan puasa, tetapi sifat sabar. Begitulah keadaan kita meniti kehidupan seharian, terutama dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi ketika kita menjalani ibadah puasa. Daripada pagi sampailah malam, sampailah besok kita ketemu lagi hari, maka semua tuan-tuan perlu kita jalani dengan sifat sabar. Bukan hanya sekadar ketika kerana nak melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga kerenah-kerenah orang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, sebelah depan, sebelah belakang. Salah satu contohnya tuan-tuan, contoh tadarus. Tadarus. Jadi tadarus ni tuan-tuan, pertama sekali nak mendatangi tadarus bukan satu benda yang mudah. Nak mendatangi tadarus ni, lebih-lebih lagi orang lelaki. Orang perempuan tadarus okey, orang lelaki nak tadarus ni tuan-tuan susah. Saya rasa tahun ni makin lama makin turun penyertaan tadarus. Bukannya satu Ramadan nak pergi ke tengah Ramadan sampai akhir Ramadan turun. Tahun ni dibanding tahun lepas lebih turun. Surau ni saya tak pasti, masjid surau sekarang ni tak pasti di sini, tapi tempat-tempat lain saya tengok, saya geling-geling tuan-tuan, makin lama makin kurang. Kita nak mendatangi tadarus tu pun satu ujian, perlukan kepada kesabaran untuk bawa hati kita, diri kita untuk mendatangi tadarus tadi. Satu. Kemudian bila dah duduk dalam tadarus pula, bagaimana Allah uji kita dengan didatangkan sahabat-sahabat kita yang membacanya tu tuan-tuan, di bacaan Al-Qurannya tu tuan-tuan betul-betul macam kereta Volkswagen tahun 60-an tu, kan, mana panjang mana pendek, berhenti dia, tarik nafas tengah bacaan, tukar tu tukar ni, yang tersangkut-sangkut kita pula tuan-tuan bacanya lancar. Jadi ini sebenarnya jadi isu besar sebenarnya, sangat-sangat menjadi isu besar. Dan bila masuk je Ramadan, di antara persoalan yang sering kali dibangkitkan pada saya tuan-tuan, soalan ni, Ustaz, macam mana kita nak depani orang yang membaca Al-Quran ni lambat, dia ganggu kita yang sedang baca Al-Quran laju ni, Ustaz kata. Saya kata itulah sebenarnya yang kita kendaki. Kalau kita duduk dalam tadarus tuan-tuan, kalau semua orang pandai baca, semuanya qari'ah tuan-tuan, mana tujuan matlamat sabar yang Allah Ta'ala kendaki di sebalik daripada ibadah puasa?
Kerana tujuan sabar tu, Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah. Musibah ni apa tuan-tuan? Musibah ni ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan kemahuan dan kehendak kita. Itu dikatakan musibah. Bila bercanggah dengan kemahuan kita, kita tak suka duduk dengan orang tak pandai baca Quran, kerana dia mengganggu kita, kerana dia melambatkan perjalanan tadarus kita. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kalau tak datangkan musibah, mana part yang kita nak diberikan? Pertamanya tuan-tuan, pengenalan terhadap sabar tadi. Yang kedua, macam mana kita nak kenal diri kita ni sabar ke tak? Yang ketiga, macam mana kita nak tahu bagaimana manisnya sabar kalau tak didatangkan musibah. Jadi kalau kita tahu perjalanan ni dengan baik tuan-tuan, maka sudah pasti kita akan cium kepala sahabat kita tadi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kedatangan dia membawa hikmah besar, lebih-lebih lagi untuk capai kepada tujuan dan matlamat dalam meniti ataupun mencari la'allakum tattaqun, sebagaimana yang dikendaki oleh Allah SWT. Begitu juga kerenah-kerenah lain dalam Ramadan, terutamanya anak-anak kecil yang datangkan pada setiap malam sama dengan mak ayah tu tuan-tuan. Bising tu satu hal, yang dia tarik kerusi pula tu, pakcik-pakcik ayah-ayah kita yang duduk semayang atas kerusi, dia tarik sampai terlentang-terlentang ayah kita tadi. Itu satu. Pernah saya datang satu masjid tuan-tuan. Pihak masjid mengadu dengan saya, ustaz, macam mana nak buat anak kecil ni ustaz, kita tak bagi datang, terus tak datang, bila dah datang dia ganggu. Sampaikan tuan-tuan, pihak masjid terpaksa berhadapan dengan kos yang sangat tinggi, PA sistem rosak kerana anak kecil main mic Bilal ketika solat. Cuba bayangkan tuan-tuan, anak dia capai mic Bilal tu ke atas tu, dia turun, dia menyanyi, lepas tu apa benda yang dia buat sampai terbakar fuse PA sistem tu tuan-tuan. Cuba bayangkan. Tapi itulah tuan-tuan, kerenah demi kerenah yang kita lalui ni tuan-tuan, sebenarnya secara tak langsung Allah sedang mendidik kita sifat sabar dan bagaimana kita menangani perkara tersebut supaya lebih bijaksana. Jangan sampai mereka yang hadir tadi terus tak hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tuan-tuan bagaimana gambaran betapa besar dan pentingnya keberadaan kita dalam Ramadan, bukan hanya sekadar tertumpu kepada pahala kebaikan yang kita cari, tetapi pakaian la'allakum tattaqun ataupun sifat takwa yang dikendaki oleh Allah SWT. Dan takwa ini bukan datang dengan pahala, takwa ini bukan datang dengan ibadah, tetapi takwa ini datang dengan 4 tunjang tadi: sabar, redha, takut dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tuan-tuan barulah dipakaikan dengan sifat takwa sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Zaid bin Harithah. Satu hari tuan-tuan, Zaid bin Harithah ni tuan-tuan, dia ni penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tuan-tuan dia adalah penulis surat kepada surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ni benda biasa tuan-tuan, orang musafir tiba-tiba dia ketuk rumah, ni benda biasa. Jadi ada satu hari tuan-tuan, seorang musafir ni dia berhenti di Madinah tuan-tuan, dia ketuk rumah Zaid. Bila dia ketuk rumah Zaid tuan-tuan, dia bagi tahu, aku tak ada penginapan pada malam ni dan hampir berbuka puasa, aku tak ada makanan. Jadi akhirnya Zaid pun persilakan masuk. Dia kata, tak apa, tuan boleh tidur malam ni di sini dan boleh berbuka di rumah saya. Jadi bila tetamu tadi tuan-tuan, dia dah masuk duduk tuan-tuan. Jadi Zaid ni tuan-tuan, dia pergi ke dapur. Bila pergi ke dapur, dia tanya pada isteri dia. Dia benda lain dia tak risau, tapi risaukan makanan. Jadi tanya pada isteri dia. Isteri dia pun kata, tanya isteri, ada makanan apa hari ni kat rumah? Isteri dia buat terkejut tuan-tuan, kata makanan apa? Dia kata adalah sedikit makanan betul-betul untuk berbuka kita, engkau dan aku. Jadi Zaid ni risau kerana tak ada makanan lain. Jadi akhirnya tuan-tuan, dengan izin Allah SWT, Zaid dia terfikir nanti waktu berbuka, dia bagi tahu isteri dia, bila azan saja masuk maghrib, kau tutup lampu, padam lampu. Konon-konon terpadam lampu, konon-kononnya terpadam lampu. Jadi bila terpadam lampu tadi, aku akan buat makan, sehinggalah tetamu tadi, makanan yang kita ada tadi, tetamu tu sampai makan kenyang, kemudian kau buatlah terbuka balik lampu tadi. Jadi bila azan saja tuan-tuan, si isteri tu pun buatlah terpadam lampu, jadi gelap.
Diorang terpaksalah berbuka puasa dalam keadaan gelap. Zaid tadi pun persilakan makan kepada tetamu. Dia minta maaf atas apa yang berlaku, kesulitan lampu hilang tadi, padam tadi. Kemudian Zaid pun tuan-tuan buat-buat makan. Sampailah tetamu tadi selesai makan, tuan-tuan kenyang tuan-tuan. Waktu tu barulah isteri dia nyalakan balik lampu, ternyalalah lampu tadi. Bila nyala saja lampu tadi tuan-tuan, dia pun siap-siap apa semua sekali. Malam tu tetamu tadi pun tidur. Bila tidur besok pagi, awal-awal pagi, tetamu tadi pun minta izin untuk berangkat pergi. Bila pergi saja, Zaid bin Harithah sebagaimana melalui hari-hari kebiasaan, dia akan pergi ke rumah Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi SAW, tuan-tuan, selesai saja beri salam, Nabi menyahut salam Zaid tadi dalam keadaan tuan-tuan terus dikatakan oleh baginda SAW, wahai Zaid, Allah sampaikan salam pada engkau, dan Allah sangat-sangat gembira, sangat-sangat rasa gembira atas engkau, dia disebabkan engkau memuliakan tetamu semalam. Cerita ni tuan-tuan, para ulama datangkan dalam satu kitab bagaimana keadaan sifat takwa ataupun keberhasilan pembinaan sifat takwa yang berlaku kepada para sahabat sehingga sampai sanggup mereka tidak makan kerana memuliakan tetamu. Allah muliakan mereka disebabkan mereka muliakan tetamu Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana hasil akhlak dan adab yang didapati daripada kalangan para sahabat setelah pembinaan ibadah puasa dan juga Ramadan yang mereka jalani, sehingga sampailah mereka dipakaikan dengan sifat takwa sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata tuan-tuan, banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan kita kebaikan, bukan hanya semata-mata kebaikan, tetapi akhlak dan adab dan juga piawaian SOP yang betul-betul mengikuti ketetapan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala masukkan kita golongan yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat, pasangan kita, anak keturunan kita, dan Allah Taala lindungi kita daripada golongan yang rugi di dunia dan lebih-lebih lagi rugi di akhirat. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ini. Dan akhir kata, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.